Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana hati Allah yang menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk hidup di dalam kasih, bahkan mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Kristus mengasihi kita, orang yang tidak layak untuk dikasihi. Bahkan dia mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya sendiri, mati di atas Kalvari untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, saat ini kami merendahkan hati, pikiran kami untuk belajar dari Allah sendiri yang adalah kasih dan sumber kasih yang sejati itu. 天父上帝，这个时候我们谦卑的来到你的面前，我们要学习你的爱，因为你是爱的泉源。Biarlah Allah Roh Kudus membantu kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman, bahkan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. 我们真是求圣灵能够帮助我们，让我们不但听了，我们能够明白，而且能够在生活中把它实践出来。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar Tuhan 求求你 berbicara. 对我们说话，我们等候在你面前。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami 奉耶稣 mengucap 的名，我们祷告。阿门。 amin. Ya, saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita 我们翻开一处的经文， dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. 以弗所书第5章第1、第2节。 Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. 以弗所书第5章。 Karena hanya 2 ayat, kita baca bersama-sama di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 从英语文一起来念。 1, 2, 3 ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema besar gereja kita di sepanjang tahun 2024 ini adalah dinamis di dalam Kristus. 弟兄姐妹，我们教会2024年的大主题是在基督里的动力。 Saudara-saudara, di dalam tema dinamis di dalam Kristus, kita belajar bagaimana kita terus boleh mengalami transformasi hidup, perubahan hidup yang semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. 弟兄姐妹，照着我们教会的大主题，我们继续的学习，让我们怎么能够让我们的生命转变，让我们真是能够效法基督，有基督的模样。 Berhubungan dengan tema besar ini, maka di bulan Januari yang lalu kita sudah berbicara tentang Roh Kudus yang merupakan aktor utama, yang merupakan pemeran utama di dalam membangun sebuah kehidupan yang dinamis di dalam Kristus, kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. 我们在正月份，我们谈论到有关圣灵，圣灵是在基督里的动力，建立生活的主角。 让我们的生活真是能够越来越像我们的主基督。 Dan di bulan Februari sampai Maret yang baru saja kita lewati, kita sudah bersama-sama berbicara tentang disiplin rohani sebagai sarana anugerah Allah yang dapat menolong kita untuk terus bertumbuh dinamis di dalam Kristus, bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. 刚刚过去的2月份、3月份，我们谈到属灵的纪律。 是上帝所赐的恩典，是用来建造更强的动力，让我们能够活得越来越像基督。 Dan di bulan April sampai bulan Juni yang akan datang, sama-sama kita akan belajar, sama-sama kita akan berbicara tentang dinamis di dalam karakter Kristus, di mana kita akan belajar dari karakter-karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri, sehingga kita dapat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. 4月份、6月份，我们要谈论在基督属性里面的动力。 我们要学习基督的属性，让我们能够长成基督的模样。 Dan hari ini di minggu pertama di bulan April kita akan belajar karakter Kristus yang pertama, yaitu mengasihi.
今天4月份的第一个主日，我们要学习基督的第一个属性，就是爱。Saudara-saudara, mengasihi merupakan ciri khas seorang pengikut Kristus yang sejati. 弟兄姐妹，爱是一位跟随耶稣的人的一个特征。Nah, oleh karena itu kita sering mendengar agama Kristen atau kekristenan disebut sebagai agama cinta kasih. 所以我们常常听见基督教是一个爱的宗教。 Karena itu memang adalah ekspresi dari ajaran dan karakter Kristus itu sendiri. 因为爱是基督属性最基本的表现。 Mengasihi merupakan ekspresi iman Kristen yang sejati, yang membimbing kita di dalam segala tindakan, hubungan kita dengan sesama, dan kesaksian kita sebagai orang percaya bagi dunia. 爱也是基督教信仰或者信心的表现，是用来引导我们的行动，以肢体间的关系以及基督徒的生活见证。 Oleh sebab itulah firman Tuhan yang kita baca hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. 所以我们刚才念过的经文以弗所书5章1节2节提醒我们要凭着爱心行事，就好像基督爱我们一样。 Di dalam ayat yang kedua Efesus pasal 5 Alkitab mengatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. 刚才念过的经文第2节这么说，要凭着爱心行事，好像基督爱我们一样。 Jadi Allah menghendaki kita untuk hidup di dalam kasih, bahkan mengasihi seperti Kristus mengasihi. 上帝要我们凭着爱心行事，好像基督爱我们一样。 Allah menghendaki kita untuk memiliki karakter seperti Kristus, termasuk di dalam hal mengasihi. 上帝要我们有基督的属性，能够拥有基督的属性，就是爱。 Nah, karena itu pertanyaan yang akan kita pikirkan, renungkan bersama-sama pada hari ini, bagaimana kita dapat memiliki dan membangun karakter di dalam mengasihi seperti Kristus mengasihi di dalam diri 那么 kita. 现在我们要思想的，我们怎么能够建立一个好像基督的属性，就是爱，能够好像基督的爱去爱别人呢？ Dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 yang kita baca hari ini, saya akan men-sharingkan kepada kita 2 kebenaran penting dari bagian firman Tuhan ini. 从第1节、第2节，我要带领弟兄姐妹们一起思想一个真理。 Yang pertama, kita harus meniru Allah sendiri di dalam mengasihi. 第一，我们应该效法上帝，就是效法他的爱。 Saudara-saudara, tentang kebenaran ini Alkitab berkata di dalam ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih. 第一节这里说到，你们既然是蒙爱的儿女，就应当效法上帝。英文的 turut menurut 就是中文的效法。 Salah satu keunikan relasi orang percaya dengan Allah adalah relasi antara Bapa dan anak. 我们基督徒跟上帝的关系是很特别的，是父子的关系。 Alkitab memberitahu kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus anak Allah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 在约翰福音1章12节告诉我们说，凡信耶稣基督的人，他就赐给他们权柄，做上帝的儿女。 Jadi Allah adalah Bapa kita dan kita adalah 上帝是我 anak-anaknya. 们的天父，我们是他的儿女。 Saudara-saudara, ilmu psikologi memberitahu kita bahwa anak adalah seorang peniru yang terbaik. 心理学告诉我们说，儿女是一个很好的仿效者。 Anak akan sangat mudah menangkap apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan dari orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. 我们的儿女很容易的看见或者抓住或者感受到或者听见他们的父母或
或者他们周围的人的一些所说的话、一些的行动。Oleh karena itulah untuk membangun karakter yang baik di dalam diri seorang anak, orang tua secara khusus harus menjadi contoh, harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. 所以我们要建立儿女们的好品格，我们做父母的应该为他们留下好的榜样。 Walaupun pada kenyataannya, memang kita harus mengakui bahwa banyak orang tua di dalam dunia ini tidak bisa menjadi teladan yang baik, tidak bisa menjadi teladan yang ideal bagi anak-anaknya. Setidaknya itu yang tergambar dari hasil penelitian yang dipublikasi oleh sebuah lembaga yang bernama National Institute of Health tahun 2019. 虽然 有很多的父母，他们不能够成为儿女们的好榜样，就好像这个国民健康机构的调查。 Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kurang lebih 54% orang tua tidak menjadi teladan yang baik bagi anak. 根据这个调查，有54%的家长，他们不能够成为儿女们效法的好榜样。30% menjadi teladan yang baik, tetapi terbatas. 有30%，他们虽然有好榜样，但是却非常的有 Maksudnya 限。 mungkin mereka bisa menjadi teladan yang baik di area-area tertentu, tetapi tidak bisa menjadi teladan yang baik di area-area 他们 lain. 可能在一方面能够成为好的榜样，另外一方面却不能够成为 Dan 好的榜样。 hasil riset itu menunjukkan bahwa tidak ada orang tua yang benar-benar bisa menjadi teladan yang 在 sempurna 这个调 bagi 查里 anak-anak. 面告诉我们说，没有一那个父母真是能够成为他们儿女们很完全的好榜样。 Tetapi secara rohani kita bersyukur sebagai anak-anak Allah, kita memiliki Bapa di sorga yang maha sempurna, baik di dalam keberadaannya maupun di dalam karakter atau sifat-sifatnya yang dapat kita teladani, termasuk juga di dalam hal mengasihi. 但是在属灵方面，我们可以很清晰的感觉到我们的天赋是完美的，他的属性、他的行动都是可仿效的，包括他的爱。 Saudara, hal inilah yang disadari betul oleh Rasul Paulus ketika menasehati orang-orang percaya di Efesus untuk menghidupi karakter manusia baru di dalam Kristus sebagaimana yang dia bicarakan sebelumnya di dalam pasal 4 ayat 17 sampai 32 yang salah satunya adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi sebagaimana dia simpulkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 保罗很清楚知道这一点，所以他在劝勉以弗所的信徒们，要他们活出在基督里的新人的那个品格。在以弗所书4章17到32节，其中就是如第4章17、32节说到要像基督一样去爱别人。32节要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。 Dan hal itulah yang kembali ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 2 yang kita baca hari ini ketika dia mengatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 保罗再次在以弗所书5章2节这里强调，要信徒们能够凭着爱心行事，好像基督爱我们，为我们舍己，当作馨香的供物和祭物献给上帝。 Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana hati Allah yang menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk hidup di dalam kasih, bahkan mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. 我们再次的看见上帝的旨意，上帝的心意，他是要我们做他的儿女，能够活在爱中，而且能够像基督一样，用他的爱去爱别人。 Saudara-saudara, Kristus mengasihi kita, orang yang tidak layak
untuk dikasihi. Bahkan dia mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya sendiri, mati di atas Kalvari untuk menggantikan kita orang yang berdosa. 弟兄姐妹，基督他爱我们这些不配爱的人，甚至他舍己，他牺牲在十字架上，代替了我们的罪。 Nah, karena itu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mengasihi seperti Kristus 那么 mengasihi. 现在要问的，我们怎么能够像基督的爱去爱别人呢？ Bagaimana kita dapat memiliki dan membangun karakter mengasihi seperti Kristus mengasihi. 现在我们要问的也是我们怎么能够拥有或者建立好像基督的那种爱的属性呢？ Saudara, jawaban inilah yang diberikan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan, sebab itu jadilah penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih. 答案就在以弗所书5章第1节那里说到：你们既然是蒙爱的儿女，就应当效法上帝。 Atau kalau diterjemahkan secara harafiah, jadilah imitator Allah, peniru Allah sebagai anak-anak yang kekasih. 或者用另外的句子是说，让我们真是能够成为一个顺服上帝的人，效法我们的上帝。 Jadi sebagai anak-anak Allah, kita dapat memiliki dan membangun karakter mengasihi seperti Kristus mengasihi dengan belajar dari Allah sendiri yang adalah Bapa kita. 我们成为神的儿女们，我们就能够效法我们的上帝，能够用基督的爱去爱别人。 Dengan meniru Allah yang adalah Bapa kita. 我们效法我们的天父上帝。 Nah, pertanyaannya mengapa harus demikian? 现在要问的，为什么会如此 Karena 呢？ Alkitab memberitahu kepada kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Allah yang adalah Bapa kita itu, dia adalah kasih adanya dan dia adalah sumber kasih yang sejati. 在约翰一书4章7到8节那里告诉我们说，我们的天父是爱的源头。 Jadi dari Allah sendiri yang hakikatnya, yang keberadaannya adalah kasih dan merupakan sumber kasih yang sejati, kita dapat belajar, kita dapat meniru bagaimana kita memiliki karakter mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. 既然我们的上帝他的属性是爱的话，那么就能够帮助我们建立好像基督的那种爱的属性。 Nah, karenanya pertanyaan yang lebih mendalam adalah seperti apa karakter Allah di dalam mengasihi yang dapat kita tiru untuk menolong kita membangun karakter mengasihi seperti Kristus mengasihi. 现在要问的，上帝的那种爱的属性是怎么样的属性呢？ Nah, secara singkat sederhana saya sharing 4 hal penting saja. 我要与弟兄姐妹们分 Yang 享 pertama 4点。 adalah mengasihi tanpa syarat. 第一点就是无条件的爱。 Saudara, Allah mengasihi kita tanpa syarat. 就是因为上帝他无条件的爱我们。 Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 Alkitab mengatakan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 在罗马书5章8节那里说到，唯有基督在我们还做罪人的时候，就为我们死了。上帝就在此将他的爱向我们显明了。 Jadi Alkitab memberitahu kita Allah Bapa menyerahkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal mati untuk kita kapan? Ketika kita masih berdosa. 圣经告诉我们说，上帝把他的独生子赐给我们，为我们死在十 Jadi 字架上。 kasih Allah tanpa syarat 上帝 bagi 的 kita. 爱是无条件的爱， Allah mengasihi kita bukan karena kita layak untuk 他爱 dikasihi. 我们不是我们配的被爱， Allah mengasihi kita bukan karena kita pantas untuk menerima 不是 kasih. 我们配的来领受他的 Tapi 爱。 Allah menunjukkan kasihnya kepada kita justru ketika kita sedang memberontak, kita sedang melawan, kita sedang mengkhianati Dia. Saat itu Allah memberikan
Yesus Kristus anaknya yang tunggal 而是 mati 当我们 bagi 成为 kita 罪 di 人， atas 我们 Kalvari. 叛逆他的时候，他就把他的独生爱子耶稣基督赐给我们，死在十字架上， Nah, 代 jadi 替了我们的罪。 karakter mengasihi seperti ini, mengasihi tanpa syarat, yang harus kita tiru, yang harus kita teladani dari Allah yang adalah Bapa kita. 所以我们就应该效法上帝的这种无条件的爱，因为他是我们的天父，我们应该效法他。 Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita memikirkan di hadapan Allah. Apakah selama ini atau saat ini ketika kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita, apakah kita mengasihi mereka tanpa syarat ataukah masih bersyarat? 现在让我们想一想，我们爱我们的父母，爱我们的配偶，爱我们的同事，我们的同工，是不是以这种无条件的爱去爱他们的？ Karakter Allah yang kedua yang dapat kita tiru, yang menolong kita untuk bertumbuh, memiliki karakter mengasihi seperti Kristus yang mengasihi adalah rela berkorban. 上帝的爱的属性就是愿意牺牲的爱。 Allah mengasihi kita dengan mengorbankan Yesus Kristus anaknya yang tunggal bagi kita. 这是第二个的上帝属性的爱，他愿意牺牲，他把他的独生子 Alkitab 耶稣 memberitahu 赐给我们。 kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang 我们 kekal. 很熟悉的经文是在约翰福音3章16节，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Jadi Allah di dalam mengasihi kita, dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia rela mengorbankan anak yang dikasihinya demi kita, orang yang berdosa, yang sama sekali tidak pantas untuk dikasihi. 上帝他爱我们，他愿意牺牲他的独生爱子，为了我们牺牲了他的生命。其实我们是远是不配领受这份爱的。 Dan hal yang demikian juga yang sudah dilakukan oleh Kristus di dalam mengasihi kita. 基督也是在这方面因着爱我们，他做了他当做的事。 Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 在约翰福音15章，耶稣说，一个人他能够为他的朋友使命，这种爱没有比他更大的。 Dan itu telah dilakukan oleh Yesus dengan mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib sebagai bukti kasihnya bagi kita. 而耶稣却是为我们这些罪人，他死生死命在十字架上， Jadi rela berkorban. 他愿意牺牲。 Nah, karakter mengasihi seperti ini yang harus kita tiru, yang harus kita pelajari, yang harus kita teladani dari Allah sendiri, bahkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. 就是这种爱，我们应该效法的，从我们的天父，从耶稣的身上效法这种 Karakter 牺牲的爱。 kasih Allah yang ketiga yang dapat kita tiru untuk membangun karakter mengasihi seperti Kristus mengasihi adalah mengasihi dengan mendisiplin atau kasih yang mendisiplin. 第三点就是有纪律的爱。 Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 Alkitab mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. 希伯来书12章6节说到，因为主所爱的，他必管教，又鞭打反收纳的儿子。 Saudara-saudara, kasih yang sejati pasti akan berjalan bersamaan dengan disiplin. Tidak akan berkompromi dengan ketidakbenaran. 弟兄妹，这个真正的爱是以纪律同时进行的，
他跟那不真实的是没有妥协的地方。 Nah, oleh sebab itulah Alkitab memberitahu kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-6. Kasih itu tidak bersukacita oleh karena ketidakbenaran. 所以在哥林多前书第15章6节，这里这么说：爱是不喜欢不义，只喜欢真理。 Jadi Allah mengasihi kita dengan mendisiplin kita. 上帝爱我们，他要我们守纪律。 Dia menghajar, dia menyesah kita anak-anaknya ketika kita tidak berjalan di dalam kebenaran. 当我们不走在真理里面，上帝他就管教我们，他鞭打我们。 Saudara-saudara, karakter kasih yang mendisiplin itu juga yang harus ada di dalam diri kita sebagai anak-anak. 我们是在成为神的儿女们，我们的里头应该要有这种有纪律的爱，这是基督的属性。 Disiplin tanpa kasih jatuhnya adalah konfrontasi. 纪律没有爱，就是有一种相对的性质。 Tetapi kasih tanpa disiplin adalah kompromi. 但是爱若没有纪律，是妥协。 Jadi kalau hanya disiplin saja, tidak ada kasihnya, ujung-ujungnya pasti ribut, berantem, konfrontasi. 有纪律，但是没有爱，它的尽头就是对抗。 Tetapi kalau hanya kasih saja, tidak disertai oleh disiplin, maka jatuhnya adalah kompromi. 但是有爱却没有纪律，它的尽头就是妥 Jadi 协。 yang ketiga adalah mengasihi dengan mendisiplin. 所以现在第3点应该是有纪律的爱。 Karakter kasih Allah yang keempat, yang terakhir yang dapat kita tiru untuk menolong kita membangun karakter seperti Kristus mengasihi adalah mengasihi selamanya. 那么第4点，上帝的爱是不变的爱。 Saudara-saudara, Allah mengasihi kita selamanya di sepanjang musim kehidupan kita. 上帝爱我们是一生，我们一生的爱。 Tuhan Allah mengatakan di dalam Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. 在耶利米书31章那里，上帝说：“我以永恒的爱爱你们。” Nah, jadi Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak berubah. 上帝爱我们是以不变的爱爱的， Kasih yang tidak terbatas 是 oleh 无 waktu. 限的爱来爱我们。 Nah, saudara-saudara, inilah setidaknya 4 karakter kasih Allah, yaitu tanpa syarat, rela berkorban, mendisiplin, dan selamanya yang dapat kita tiru untuk menolong kita membangun karakter mengasihi seperti Kristus mengasihi. 刚才提到的4点就是无条件的爱、牺牲的爱、有纪律的爱、永久的爱，是我们应当效法的，让我们真是能够建立基督的爱去爱别人。 Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur karena Allah bukan saja memerintahkan kita untuk mengasihi seperti Dia, untuk mengasihi seperti Yesus Kristus Tuhan kita. 弟兄姊妹，我们要感谢上帝，因为他不但要我们好像他一样，好像基督一样去爱， Tetapi Dia juga menjadi model yang dapat kita tiru dalam membangun karakter mengasihi seperti Kristus mengasihi. 但是他也是成为我们的好榜样，让我们能够效法他，能够好像基督一样 Oleh 去 sebab 爱别 itulah 人。 Rasul Paulus mengatakan, jadilah peniru-peniru Allah. 所以保罗说，应该要效法主的榜样。 Hanya Allah yang adalah kasih dan sumber kasih yang sejati itu, yang dapat memampukan kita untuk memiliki dan membangun karakter mengasihi seperti Yesus Kristus Tuhan kita. 只要我们能够效法那爱的源头就是上帝，那么我们就能够拥有或者建立好像基督的爱一样去爱别人。 Karena itu hari ini sebagai orang tua kita mungkin gagal menjadi teladan kasih yang baik bagi anak-anak kita. 所以今天我们做父母的，可能我们不能够成为儿女们的好榜样。 Tetapi jangan kecil hati. 不要灰心， Rendahkanlah diri kita dan datanglah kepada Allah Bapa kita di sorga yang ada teladan kasih yang sempurna,
yang dapat menolong kita untuk memiliki dan terus bertumbuh di dalam karakter mengasihi seperti Kristus mengasihi. 让我们真是能够带着谦卑的心来到我们天父那里，他能够帮助我们，让我们能够有基督的爱，让我们能够用这种爱去爱我们的儿女们。 Demikian juga hari ini sebagai anak-anak, mungkin kita tidak mendapatkan teladan kasih Kristus yang baik dari orang tua kita di dalam dunia ini. 今天我们做儿女的，可能没有从父母的身上学习到爱的榜样。 Juga jangan kecewa. 不要失望。 Pandanglah kepada Bapa kita yang di sorga, yang kasihnya tidak pernah mengecewakan. 让我们真是能够仰望我们天上的天父，因为他有不让我们失望的爱。 Serta belajarlah dari Dia untuk tetap dapat mengasihi orang tua kita seperti Kristus mengasihi, sekalipun mungkin mereka mengecewakan kita. 让我们真是能够学习到上帝的爱来爱我们的父母。 Dan kelak ketika kita juga menjadi orang tua, kita juga dapat mengasihi anak-anak kita seperti Kristus mengasihi. 让我们做父母的，我们也能够学习到这种天父的爱，去爱我们的儿女们。 Hari ini mungkin sebagai pasangan kita juga gagal untuk mengasihi pasangan kita seperti Kristus mengasihi. 我们今天夫妻间，可能我们不能够用基督的爱去爱我们的配偶， Juga jangan tawar hati. 不要失望。 Mari kita datang kepada Allah. 让我们来到天父那 Akui 里， segala kelemahan kita di hadapan dan minta kekuatan agar kita dimampukan untuk meneladani Dia di dalam mengasihi sehingga kita dapat mengasihi pasangan kita seperti Kristus 我们 mengasihi 承 kita. 认我们的软弱，让上帝真是能够用他的能力帮助我们，让我们去爱我们的配偶。 Sebagai jemaat, 我们身为会 hari 众， ini mungkin di gereja kalian tidak mendapatkan teladan kasih Kristus yang baik dari saya, pendeta kalian, atau dari kami, majelis, pemimpin-pemimpin gereja yang ada di dalam gereja ini. 我们身为会众的，可能今天我们没有从牧师或者执事们的身上学习到爱的榜样， Juga jangan undur. 我们不要退后。 Pandanglah selalu kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. 让我们真是能够仰望我们的天父，他从来没有使我 Tirulah 们失 bagaimana 望。 Dia mengasihi gerejanya hingga mengorbankan anaknya yang tunggal demi kita. 我们能够效法他，因为他爱教会，牺牲了他的独 Sehingga 生 kita 爱子， terus bisa bertumbuh di dalam mengasihi 以 gerejanya. 至于我们能够在爱中成长，能够 Kita 爱 bisa 我们的 terus 教会， bertumbuh di dalam mengasihi saudara-saudara seiman 能够 yang ada 爱 di 我 dalam 们 gereja 主内的弟兄 seperti 姐妹， Kristus mengasihi 就好 kita. 像耶稣爱他的教会一样。 Demikian juga sebagai pemimpin-pemimpin gereja, kita juga mungkin gagal menjadi teladan di dalam mengasihi jemaat seperti Kristus mengasihi. 同样的，我们身为教会的领袖，可能我们也没有像基督一样去爱他的教会。 Juga jangan tawar 我 hati. 们不要失望。 Rendahkanlah hati kita di hadapan Allah. Mintalah agar kita diberi hati Allah supaya kita bisa mengasihi jemaat, mengasihi gereja seperti Kristus 我 mengasihi. 们来到上帝的面前，谦卑的向他求帮助，让我们真是有上帝的心来爱我们的教会，爱我们的会众。 Jadi jalan pertama yang harus kita tempuh untuk memiliki dan membangun karakter mengasihi seperti Kristus mengasihi adalah meniru Allah sendiri yang adalah kasih. 所以我们要拥有或者建立好像基督的爱，我们就应该效法爱的源头，就是我们的天父上帝。 Yang kedua adalah kita harus terus melatih diri di dalam mengasihi seperti Kristus mengasihi. 第二，我们应该继续的操练，怎么样能够以基督的爱去爱人。 Jika poin pertama, kata kuncinya adalah meniru atau meneladani. Poin yang kedua ini kata kuncinya adalah melatih. 若是第一点，它的关键词是效法。 那么第二点的关键词是操练。 Di dalam ayat 2 Alkitab mengatakan, dan
hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. 我们看这个以弗所书5章2节，这里提到要凭着爱心行事，好像基督爱我们一样。 Saudara-saudara, saya ingin kita menggarisbawahi frasa atau anak kalimat hiduplah di dalam kasih. 让我们注意这句话，就是活在爱中。 Secara harafiah, frasa atau anak kalimat ini dapat diterjemahkan berjalanlah terus di dalam kasih, yang menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah pola, menjadi gaya hidup di dalam diri 照 kita. 字面解释的话，这个活在爱中就是继续走在爱中，让这种的态度能够成为我们生活的一个形式，一种生活的方式。 Artinya untuk memiliki dan membangun karakter kita di dalam mengasihi seperti Kristus mengasihi, itu hanya dapat dilakukan dengan terus-menerus hidup atau berjalan di dalam kasih Kristus itu. 我们只有持续不断的活在爱中，走在爱里面，我们才能够建立一个好像基督爱人的那种爱心一样。 Sehingga itu menjadi satu pola, menjadi satu gaya hidup di dalam keseharian kita. 这就会成为我们每一天的生活方式。 Dengan kata lain, memiliki dan membangun karakter mengasihi seperti Kristus itu harus terus diasah, harus terus dilatih sampai itu menjadi satu pola, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup, menjadi sesuatu hal yang mengkristal di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. 所以我们要建立或者拥有基督的那种爱的话，我们就要继续的操练，我们有一种持续性的，我们效法这种的爱，让这种爱能够成为我们的生活方式。 Jika Maxwell Maltz mengatakan hanya dibutuhkan 21 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan baru di dalam diri seseorang, tidak demikian halnya di dalam membangun karakter Kristus di dalam diri kita, termasuk di dalam mengasihi. Itu adalah latihan seumur hidup kita. 弟兄姐妹，有一个人名叫 Maxwell， 他说，若是我们要形成一种习惯的话，那么需要21天。但是弟兄姐妹们，要效法基督的属性，就是爱，却是要我们一生的努力。 Nah, karenanya pertanyaan selanjutnya akan kita pikirkan adalah bagaimana kita melatih karakter kita di dalam mengasihi seperti Kristus 这个 mengasihi. 要问的，我们怎么能够操练好像基督的那种爱呢？ Saya bagikan dua rahasia penting saja. 这里有2个很关键的 Yang 事。 pertama, harus terus melatih diri bersandar kepada Roh Kudus. 第一，我们就要操练依靠圣灵。 Saudara, harus kita pahami kasih yang ada di dalam diri kita itu adalah buah Roh Kudus. Itu dikaruniakan oleh Roh Kudus sebagaimana dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. 弟兄姐妹，我们应该知道，在我们里面的这个爱，其实是圣灵赐给我们的这个果实，是圣灵所结的果实。这可以在加拉太书5章22节那里看见。 Jadi kita hanya mungkin bertumbuh di dalam karakter kita untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi dengan kekuatan Roh Kudus yang telah mengaruniakan kasih itu di dalam diri kita. 我们靠着圣灵所动的善功，我们就能够效法耶稣，能够得着他的那种爱。 Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita bisa bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Termasuk juga di dalam hal mengasihi. 圣灵会继续不断的帮助我们，他能够塑造我们，让我们真是能够好像能够有基督的那种爱，因为我们效法了他。 Jadi yang pertama di dalam kita
membangun, melatih karakter kita di dalam mengasihi, kita harus melatih diri juga bergantung kepada Roh Kudus. 所以我们要有这种基督的爱的话，我们就要靠着圣灵的帮助。 Yang kedua, harus kita praktekkan secara konsisten kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 第二，我们应该不断的向我们周围的人表达这种爱。 Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 在圣经里面，约翰一书4章20节那里说到：人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎的；他不爱他所看得见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。 Jadi kita tidak bisa hanya berkata saya mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi orang yang ada di sekitar kita. 所以我们不能够说我们爱上帝，但是却不爱我们周围的人， Itu sesuatu yang tidak mungkin. 是不可能的。 Kalau kita benar-benar mengasihi 就 Allah, 是我们真的爱上帝 Alkitab 的话， katakan kita pasti mengasihi 我 orang-orang 们 yang ada 就 di 能够 sekitar 爱 kita. 我们周围的人。 Nah, oleh sebab itu kasih itu harus dipraktekkan secara konsisten kepada orang-orang di 所以 sekitar kita. 爱应该持续不断的向我们周围的人表达出来。 Jadi mengasihi itu tidak boleh hanya omon-omon. Nah, kalau kita pakai istilah yang lagi keren beberapa. Tidak boleh hanya omon-omon. Tapi harus dipraktekkan di dalam tindakan nyata kepada orang-orang di sekitar 所 kita. 以说到爱是不能够单单靠我们的 omon， 我们应该把它用我们的实际行动表达出来。 Perkataan kasih kita tidak bisa menggantikan tindakan kasih kita. 我们口中说的爱不能够代表我们的行动。 Hanya dengan cara mempraktekkan kasih, kita dapat bertumbuh di dalam karakter kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. 我们能够经常表达我们的爱的话，我们就能够建立好像基督的那种爱一样。 Nah, jadi jika hari ini misalnya pasangan kita di rumah menyebalkan, menjengkelkan, bahkan mungkin menyakitkan kita. 所以今天，若是我们的配偶在家里，他让我们感觉到反厌、感觉到厌恶的话， Nah, coba mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan 让 ini. 我们真是能够默想上帝的真理。 Jangan-jangan dalam tanda kutip, mereka adalah sparring partner, lawan tanding. Yang memang Tuhan sediakan bagi kita untuk melatih diri kita di dalam mengasihi. Untuk mempraktekkan kasih seperti Kristus mengasihi. 很可能我们的配偶是上帝把它放在我们身边的，来操练我们的爱心，让我们学习如何去爱。 Nah, sehingga kita terus bisa belajar, bahkan bisa bertumbuh di dalam mengasihi seperti Kristus mengasihi. Tidak peduli seberapapun pasangan kita menyebalkan, menjengkelkan, bahkan menyakitkan kita. 那么我们虽然跟我们的配偶他那么的让我们反厌的话，我们仍然能够活在主的爱里面，我们能够效法他去爱我们的配偶。 Nah, demikian juga jika hari ini mungkin anak atau orang tua mengecewakan, bahkan mungkin juga membuat kita terluka. 或者我们的家人、父母、儿女伤害了我们的心， Coba renungkan firman Tuhan. 我们默想上帝的真理。 Jangan-jangan ini tanda kutip sekali lagi sparring partner yang memang Tuhan sediakan bagi kita untuk melatih diri kita mengasihi, melatih diri kita di dalam mempraktekkan mengasihi seperti 很 Kristus 可能是 mengasihi. 上帝让他们活在我们的身边，来操练我们的爱心。 Sehingga kita bisa terus mengasihi orang tua kita atau mengasihi anak kita seberapapun mereka mengecewakan, bahkan menyakiti hati kita. 那么，虽然他们让我们失望，他们伤害了我们的心，我们仍然能够去爱他们。 Nah, atau di kantor, 或者在公司里面， karyawan kita, atasan kita, rekan kerja kita melukai hati kita. 我们的职员、我们的同事伤害了我们的心， Jangan dulu langsung mengeluh. 你不要发怨言。 Coba ingat, coba renungkan firman Tuhan ini. Jangan
Mereka juga tanda kutip adalah sparring partner yang memang Tuhan sediakan, yang Tuhan utus untuk kita supaya kita bisa melatih diri kita mengasihi seperti Kristus 你要 mengasihi. 记得，很可能他们是上帝安排放在我们身边的人来操练我们的爱心 Sehingga。kita bisa mengasihi mereka seberapapun mereka menyakitkan, mengecewakan, menyakiti kita. 我们就能够去爱他们，虽然他们是曾经伤害 Demikian 过我们。 juga di gereja, mungkin rekan kerja, rekan sepelayanan kita menyebalkan, 在教 bahkan 会， menyakiti hati kita. 我们的同工曾经伤害过我们，曾经让我们失望。 Tapi numpang tanya, apakah di gereja kita ada orang yang menyebalkan? Tidak ada? Tidak ada? Sekalipun ada, ingat firman Tuhan ini. 虽然有的话，你记得上 Jangan-jangan 帝的 ini 话， sparring partner, lawan tanding yang memang Tuhan kirimkan, Tuhan utus untuk kita belajar, mengasihi, mempraktekkan, mengasihi seperti 是 Kristus 上 mengasihi. 帝放他们在我们的身边来操练我们，让我们能够有爱人 Sehingga 心 kita。terus bisa belajar bertumbuh di dalam karakter kita mengasihi seperti Kristus mengasihi di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita mengecewakan kita. 让我们正是能够操练我们的爱心，去爱我们周围的人。 Saudara-saudara, kita hanya akan dapat bertumbuh di dalam mengasihi seperti Kristus justru ketika kita berada di tengah-tengah orang yang sulit dan di tempat yang sulit. 当我们处在这个麻烦我们的人中间，或者让我们感觉到不喜欢的人中间，那个时候就是我们操练能够效法基督的爱心、基督的爱的那 Hanya 个时 orang 刻。 yang mau ikut ujian yang bisa naik kelas. 只有愿意被操练的人才 Hanya 能够 orang 升 yang 级。 mau menghadapi kesulitan yang bisa semakin dewasa di dalam 只 hidup. 要能够敢于面对困难的人，他才能够 Demikian juga di dalam hal Tentu. mengasihi. Hanya ketika kita berada di tengah-tengah orang yang sulit, di tempat yang sulit, yang memungkinkan kita untuk terus bertumbuh di dalam karakter kita. 只有处 Di dalam 在那 mengasihi. 些麻烦我们的人中间，我们才能够继续的成长。 Karena itu marilah kita terus melatih karakter kita di dalam mengasihi seperti Kristus mengasihi dengan terus bersandar kepada kuasa Roh Kudus dan mempraktekkannya secara konsisten kepada orang-orang di sekitar 让 kita. 我们真是能够靠着圣灵的帮助，我们持续不断的把它表达出来，把它实践出来，我们就能够建立好像基督的那种爱， Karakter Kristus mengasihi. 基督的属性爱。 Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 memberitahu kita dua cara untuk memiliki dan membangun karakter di dalam mengasihi seperti Kristus mengasihi. 圣经告诉我们，用两种的方式，我们能够效法或者得着拥有基督的那种爱。 Yang pertama adalah meniru Allah sendiri yang adalah kasih. 第一就是效法那爱的上帝。 Ayo sama-sama 1, 2, 3 ya. Meniru Allah sendiri yang adalah kasih. 效法爱的上帝。 Yang kedua, terus melatih diri dalam mengasihi seperti Kristus mengasihi. 第二，继续的操练，能够像基督一样去爱别人。 1, 2, 3. Terus melatih diri di dalam mengasihi seperti Kristus mengasihi. Chrysostomus, Bapak Gereja mengatakan demikian. 有一个人这么说： Semakin kita mengalami kasih Allah, semakin kita berusaha untuk mencerminkan kasih-Nya. 我们越经历上帝的爱，我们就越愿意来表现他的爱。 Jika kita sungguh-sungguh sudah mengalami kasih Kristus itu, maka kasih Kristus itu akan terpancar di dalam hidup kita, akan nyata di dalam 我们 karakter 若是 kita. 经历了上帝的爱、耶稣的爱的话，我们就能够很容易的把它表达出来，把上帝、耶稣的爱表现出来。 Kita berdoa. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu
suci